Penyaluran peruntukan menerusi inisiatif Balkis akan diperinci dan diperhalusi pihak berkaitan. Itu antara paparan dari Negeri di Bawah Bayu petang ini. Perkembangan lanjut kita terus bersama Suaran Shah di Kota Kinabalu. Silakan Suaran. Ya, Otto. Kerajaan negeri sedia mempertimbangkan penyaluran peruntukan menerusi inisiatif Bantuan Penyelenggaraan Kecil Sekolah Balkis kepada Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG di 1075 buah sekolah di negeri ini. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji J. Noor berkata, perkara itu akan diperincikan dan diperhalusi oleh Exco Pendidikan Negeri bersama Jabatan Pendidikan Negeri Sabah JPNS. Itu nanti kita boleh bincang. Sekarang ini pun kita sudah bagi bantuan. Jadi ini kita nanti akan terima pandangan daripada bukan saja Jabatan Pendidikan tetapi daripada Persatuan Guru Besar nanti untuk kita melaksanakan program itu. Beliau mengulas demikian dalam Persidangan Agung dan Konvensyen Pendidikan kali ke-2 2024 di ITCC Penampang mengenai permohonan Presiden Persatuan Guru Besar Malaysia Sabah agar kerajaan negeri menyalurkan peruntukan menerusi inisiatif Balkis kepada semua sekolah di negeri ini. Inisiatif Balkis mula diperkenal pada tahun 2023 untuk membaiki kerosakan dan penyelenggaraan dengan kos RM20 hingga RM50,000 tertakluk kepada spesifikasi dan skop kerja. Sementara itu, Datuk Haji J. mahu guru besar terus meningkatkan pengetahuan dan kemahiran dalam bidang teknologi pendidikan. Ini kerana guru besar memain peranan penting dalam menjayakan transformasi pendidikan digital selain agen perubahan kepada guru serta pelajar sekolah. Dalam masa sama, kerajaan negeri juga komited menyokong pelbagai inisiatif dan program meningkatkan infrastruktur digital di sekolah-sekolah. Jelas Datuk Haji J, era digital telah membawa perubahan dalam setiap aspek kehidupan kita, termasuk bidang pendidikan. Justru adalah menjadi tanggungjawab kita untuk memastikan bahawa sistem pendidikan turut beradaptasi dengan perubahan ini. Pendidikan digital bukan sekadar penggunaan alat teknologi dalam proses pengurusan, pengajaran dan pembelajaran. Sebaliknya, pembudayaan penggunaan teknologi sebagai bahan interaktif untuk menjadikan pendidikan berkualiti. Ia sekaligus mampu melahirkan modal insan unggul dan berkemahiran serta menyediakan aset pembangunan sosial dinamik dan berdaya saing. Indonesia optimis perpindahan ibu negaranya ke Kalimantan Timur akan merancakkan lagi kerjasama ekonomi dengan Sabah, khususnya dalam sektor pelancongan. Keyakinan itu juga didorong dengan pertambahan laluan penerbangan secara terus dari Kota Kinabalu ke Madano bermula 1 September. Perkara ini diumumkan Konsul Jeneral Republik Indonesia Kota Kinabalu, Bapa Rafael Walangitan, ketika berucap dalam resepsi diplomatik sempena kemerdekaan Indonesia di Kota Kinabalu. Majlis turut dihadiri Yang di-Pertua Negeri Tun Dr. Johar Datuk Mahiruddin dan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji J. Noor. Berdasarkan statistik pada 2023, nilai perdagangan Indonesia dan Malaysia sentiasa mencatat pertumbuhan positif dengan kedua negara mencapai 23.22 juta USD. Pelaburan Malaysia turut meningkat sebanyak 4.06 juta USD tahun lalu dan bakal melonjak apabila 11 projek yang dimeterai bersama Perdana Menteri ketika kunjungannya ke Indonesia dilaksana kelak. Dalam pada itu, Bapa Rafael menegaskan kerjasama bilateral atau aspek keselamatan perlu menjadi keutamaan kedua pihak dalam memastikan pertumbuhan ekonomi tidak terjejas akibat ancaman keselamatan. Persiapan sambutan Hari Kebangsaan kini mencapai 95%. Mayor Bandaraya Kota Kinabalu merangkap pengerusi pelaksana Jawatan Kuasa Kerja Sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Sabah 2024. Datuk Seri Dr. Sabin Samitah berkata, persiapan berjalan lancar dengan kerjasama pelbagai jabatan, agensi dan kementerian terlibat. 31 hari bulan nanti, kita akan mengadakan satu
persembahan yang terbaik berdasarkan komitmen daripada semua peserta kontingen. Dan pada tahun ini terdapat 186 kontingen yang menyertai perarakan Hari Kebangsaan yang ke-67 pada tahun ini. Beliau ditemui media selepas menyaksikan raptai upacara pembarisan Hari Kebangsaan di Kota Kinabalu. Orang ramai dinasihati berhati-hati menggunakan laluan alternatif dan kawasan parkir kereta yang disediakan sepanjang tempoh penutupan sementara jalan bagi memastikan keselamatan dan kelancaran trafik. Lawatan media Sabah ke Guangzhou dan Guilin nyata memperlihat hubungan erat khususnya dalam meraihkan hubungan 50 tahun Malaysia-China. Lawatan atas jemputan rasmi Konsul Jeneral Republik China di Kota Kinabalu Dr. Huang Shifang ini berupaya memberi impak khususnya dari segi kebudayaan dan pelancongan. Ikuti laporan khas disediakan Razali Baba. Guilin dalam wilayah Guangxi dengan 5.3 juta orang dipenuhi sejarah lebih 2,100 tahun dihiasi pemandangan ribuan bukit batu kapur. Antara yang menarik adalah Bukit Belalai Gajah, Selendrong dan Tasik Shan iaitu Pagoda Matahari dan Bulan. Istana Puteri Jiangjiang dibina semasa dinasti Ming kini dijadikan Universiti Guangxi. Rombongan juga melawat Gua Seruling Buluh, Muzium Guilin dan Dewan Perancangan Bandar serta Pusat Arahan Media Berpusat. Lawatan turut diraikan Ketua Pengarah Publicity Bandar Guilin, Li Jun. Menurutnya, peranan media antara dua wilayah ini amat penting ke arah mengeratkan lagi hubungan melalui sektor pelancongan dan budaya. Turut sempat mengunjungi pasar malam di Jalan Sangshui dan Shicheng yang terkenal dengan himpunan makanan. Kemuncak lawatan adalah menyelusuri Sungai Lijiang, sungai 10 tercantik di dunia sepanjang 437 km merentasi Yangshou, Pingle, Zhouping sebelum bertemu Sungai Zi di Wulin. Kami rasa bangga bahawa kami boleh dapat tengok macam mana China, tourism dan juga dengan teknologi dan pasal demi beza. Untuk menyelusuri Lijiang River. So, pemandangan di sini memang cukup menarik. Yang kita tidak dapat dilihat pada mana. Bila cuaca berangin, so memang sejuk lah untuk kita menikmati pemandangan yang menarik. Ini rivernya ialah Bangkil Jiangli River. Dia punya view sangat cantik. Kasih saya punya ini sangat menarik lah sebab dia punya gunung-gunung bukit-bukit sangat cantik macam itu lukisan. Sempat melawat West Street ZG sebelum menyaksikan teater terbuka di Sanjeliu dengan penglibatan lebih 600 pelakon dan lebih 4,000 penonton pada satu-satu masa. Yang jauh kita dekatkan, yang dekat kita rapatkan, yang rapat kita mesrakan, yang mesra kita serasi-serasikan. Diharap agar lawatan seumpama dapat diteruskan demi persahabatan Malaysia dan China. Razali Baba, Guilin, China, RTM. Seramai 15,550 pesakit dirujuk ke Jabatan Kerja Sosial Perubatan JKSP Negeri Sabah tahun lalu. Berdasarkan data itu, secara idealnya JKSP Negeri Sabah memerlukan 77 perjawatan PKSP dan penolong PKSP di Kementerian Kesihatan KKM. Ketua Profesion PKSP KKM Zulhan Ambi berkata, ketika ini hanya 37 perjawatan berkenaan di Sabah terdiri 28 PKSP dan 9 penolong PKSP. Sehubungan itu, Sabah memerlukan 40 perjawatan berkenaan bagi mencapai nisbah ideal berbanding bilangan pesakit yang dirujuk pada 2023.
Zulhan menyatakan demikian dalam majlis perasmian penutupan persidangan Pegawai Kerja Sosial Perubatan Malaysia kali ke-27 di Kota Kinabalu. Majlis disempurnakan Menteri Kewangan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun mewakili Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor. Baik saudara, sekian paparan dari Negeri di Bawah Bayu. Untuk lebih banyak perkembangan semasa di tanah air, terus sahaja bersama Otto. Malaysia Madani, Jiwa Merdeka. Silakan Otto. Terima kasih, suara langsung dari Sabah.